Pagi tadi sebelum datang ke sini, surah Mumtahanah dibahaskan dalam Tanyalah Ustaz. Saya kata wanita diuji memang macam ni cara. Mudahnya nak masuk syurga. Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Tapi kadang-kadang kecil hati dengan suami. Memang fitrah manusia muslimat dirahmati Allah, kita suka untuk dipuji. Tapi bukan semua suami begitu. Jadi merajuk tak masak seminggu. Sebab kena kata garam, kilang garam tutup ke? Kan? Saya terasa dia cakap macam tu, Ustazah, tanta dah jumpa tukang masak baru. Akak jangan sensitif sangat ni. Muslimat. Sensitif sangat kita kadang-kadang muslimat. Rupanya bila kita mengharapkan itu, sebenarnya kita tidak lagi masak tadi, khidmat tadi kerana Allah suruh. Nak cek diri kita sangat mudah. Abang balik tak tengah hari ni? Balik, kan abang dah kata pagi tadi nak masak special lah, lama tak masak. Tiba-tiba kita tunggu dah Zuhur, muslimat tak balik pukul 3 dah, bang balik. Ya Allah, abang lupa nak bagi tahu, abang meeting tadi dah makan tengah hari. Ni aku rasa nak terlangkupkan periuk segala ni. Macam tu. Tak apa, simpan abang makan malam nanti. 10 malam tak balik lagi muslimat. Kita masak special dah untuk dia. Telefon dah lagi, bukan nak marah-marah. Kita tanya, bang, saya tahu dah abang balik ni mesti dah letih, tak makan dah. Saya minta izin nak hantar ke rumah sebelah, walaupun niat saya tadi masak untuk abang. Contoh, dia kata, bagus juga pergi hantar dekat jiran sebelah. Pahala khidmat untuk suami dah dapat dah, ditulis di sisi Allah. Tapi muslimat dengan kita marah-marah, dia datang kita hempas pintu pula, kata nak balik makan, tak balik makan, kan? Terpaksalah saya bagi kat rumah sebelah. Dah tak jadi pahala muslimat. Saya kadang-kadang muhasabah benda macam ni, ya Allah, inilah yang dikatakan dalam kitab Penawar Bagi Hati versi yang kita sedang hadapi ini, taubat dari dosa lahir dan batin. Jangan sampai muslimat kita rasa kita beramal baik dah, tapi nanti bila diheret ke neraka, malaikat pun pelik. Kenapa aku dulu yang catat kebaikan-kebaikan ni? Tapi Allah kata, tak, aku tapis mana yang benar-benar ikhlas baru jadi tiket untuk ke syurga Allah. Sebab itulah macam mana air mata Ustazah jatuh bila baca Quran dan hadis Nabi demikian, saya nak pindahkan rasa itu muslimat. Sebab kita rasa kita ni macam baik dah, tapi rupanya di sisi Allah belum lagi baik. Bertaubatlah, ya Allah, aku dah sangka buruk pada orang ni. Ya Allah, aku dah riak dah ni. Ya Allah, aku dah ujub dah ni. Ya Allah, aku dah takabur dah ni. Nanti lepas kuliah macam ni akan ada orang datang WhatsApp, jumpa Ustazah muslimat, saya rasa hati saya macam tu Ustazah, takutnya saya nak mati. Muslimat, biasa bagi manusia ada datang rasa demikian. Tetapi sukar sangat luar biasa untuk seorang manusia nak cepat-cepat membunuh penyakit hati. Biasa je orang puji, kita kembang sikit. Tapi cepat, astaghfirullah. Kalau engkau yang tak bagi kudrat, mana mungkin aku boleh buat macam ni. Kalau engkau yang tak bagi rezeki, cepat-cepat saat itu juga. Sebelum syaitan lagi muslimat dirahmati Allah. Kan aku dah kata, engkau seorang je yang paling hebat kat sini. Jangan biarkan syaitan dan nafsu kita terus bermaharajalela. Gantikan, balikkan kepada Allah, supaya kita tidak terus-terusan leka dengan penyakit hati. Ini yang kita nak taubat daripada dosa lahir dan batin. Tu macam mana nak cepat-cepat habis kitab ni? Ni baru mukaddimah ni muslimat, 40 minit dah. Baik, baru nak baca. Tu yang orang tak ada kitab pun jangan pernah menangis, sedih. Sebab Ustazah Zai punya mukaddimah tak payah tengok kitab lagi. Okey, hati yang mahu bertaubat dari dosa zahir dan batin itu adalah hati yang terpuji. Muslimat, kalau kita dah rasa taubat dari dosa zahir, dulu tak tutup aurat, sekarang tutup aurat, ini yang terbaik. Tetapi kitab ni jelas menyatakan dari dosa zahir dan batin. Muslimat, kalau kita rasa dengan dipuji baru kita rajin untuk beribadah kepada Allah, itu sudah dosa hati. Kan ada orang yang memang rajin, Ustazah dia tu memang kena jack sikit, jangan kipas Ustazah, aircon terus pasang kat dia. Memang dia akan rajin, kasut-kasut Ustazah semua dia akan gilap, kan? Pelik dah pula ni muslimat. Tapi dia tu Ustazah, kalau kita tak jack dia, memang dia akan duduk je lah. Ada jenis manusia macam tu. Kalau muslimat sudah mula berasa hati demikian, cepat-cepat taubat. Ini penyakit batin. Kerana bukanlah suatu perbuatan yang senang untuk menyuruh seseorang itu bertaubat dari dosanya. Kita boleh nasihat orang bertaubat lah. Berapa ramai ibu-ibu yang pencen-pencen 60-an jumpa Ustazah. Ustazah, baru ni kami buat reunion.
Ustazah 40 orang datang, 4 orang je lagi tak pakai tudung. Sedihlah ustazah. Kita pun sembang, ngopi sama-sama. Kau bila nak bertaubat ni kan? Aku taubat lama dah, dia jawab pula muslimat. Dia jawab pula, taubat apa rambut masih menggerbang lagi macam ni? Kita cakap ustazah direct je, tak ada tapis-tapis dah. Dia kata, dah tua-tua ni takkan tak faham. Tapi dia kata hati aku baik, korang yang tutup-tutup ni pun belum tentu baik lagi. Kena ingat muslimat dirahmati Allah, dosa ni dari zahir dikira Allah, dari batin dikira Allah. Sepatutnya kita jangan, saya dah tak nak dah nasihat dia lagi ustazah. Dia fire saya sampai macam tu, malu saya. Yang kita ni kak, syukur sudah secara zahirnya betul-betul bertaubat kepada Allah. Tapi hati-hati, takut betul apa yang dia cakap. Dia zahirnya belum lagi, tapi batin yang korang yang tutup-tutup ni belum tentu lagi. Masya Allah, kita takut muslimat. Kita ni pula bila balik membawang pula makcik yang belum pakai tudung tu. Sesama orang-orang yang sudah bertutup litup. Faham ke tak faham ni? Rupanya yang kita didatangkan oleh Allah 40 orang daripada 400 orang sepatutnya. Alumni yang sepatutnya datang 40 orang je hadir. Rupanya daripada 400 orang Allah pilih kita untuk hadir 40 orang. Bukankah sebenarnya ini ujian dari Allah? Nak tengok 40 orang tolak 44 orang yang belum bertudung, 36 orang ni siapa yang boleh zip mulut daripada mencaci maki orang yang secara zahirnya belum bertaubat. Sebab tu apa sahaja yang berlaku. Saya kata dalam Februari ni muslimat, awal sebelum 5 hari bulan terkejut dengan satu berita. Pertengahan satu berita lagi. Tengah-tengah lagi macam-macam berita lah bulan Februari. Mujur ada 29 hari je. Kalau 31 hari tambah lagi cerita muslimat. Tragedi sungguh bulan Februari ni. Sampailah ke hari ni. Kita sebut ya Allah Tuhan, lepas satu-satu. Kita pula yang paling sibuk bercakap. Sampai ke hari ni, saya rasa siapa? Sampai saya balik dari Kulim hari tu naik bas. Saya kata, ya Allah, apalah orang depan ni. Dia buka video sekuat-kuat, video orang ceramah politik. Saya kata, aku nak intai depan calon menteri ke apa ni? Dia duk buka kuat-kuat dalam satu bas, orang nak rehat tak boleh muslimat. Kan apa? Kan dah buang masa sepanjang perjalanan tu ambil tahu benda yang kita tak perlu tahu pun. Memang perlu tahu, tetapi kita buang masa sampai tahap macam tu. Allah datangkan satu-satu isu, kita perasan tak muslimat? Kita sembang benda yang tak sudah-sudah, tak habis-habis. Kita balik dari reunion, 36 orang lagi buat grup PM tepi, membawang yang 4 orang ni tak insaf lagi, tak pakai tudung lagi. Sebenarnya yang besar ujiannya siapa? Yang belum bertudung tapi sedar diri tu ke? Ataupun yang dah menutup aurat tapi mulutnya tidak dizip-zip lagi muslimat? Sebab itulah yang kita sebutkan, Masya Allah, sebenarnya Allah datangkan satu benda nak test kita. Bukan nak test orang yang berlaku ujian pada dia tu saja, nak test kita. Jadi hati-hati muslimat, takut secara zahir saja dosa telah diampun tapi secara batin tidak. Ini kalau tak faham lagi tak tahulah, sebab orang dewasa belaka kan. Itu yang kena satu-satu nak bagi faham tajuk ni muslimat.